Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Syuhada, aktivis Rose to Rose. Pada hari ini kita akan menyambung lagi Rose to Rose Talk kita bersama aktivis Rose to Rose, Dr. Nur Hashimah. Beliau akan menceritakan pengalaman beliau semasa menyertai misi kemanusiaan ke Cox's Bazar. Sedikit informasi mengenai Rose to Rose dan juga MyCare. Rose to Rose adalah agensi di bawah MyCare yang memperjuangkan isu-isu wanita dan kanak-kanak. Okay, bersama kita adalah Dr. Nur Hashimah, aktivis Rose to Rose. Dr. Nur Hashimah, boleh memperkenalkan diri? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Syuhada. So, saya Nur Hashimah Ismail. Sekarang bertugas sebagai pensyarakanan di Space UTM Skudai Johor. Dan telah pun bersama dengan MyCare sebagai salah seorang aktivis dan juga relawan Rose to Rose sejak daripada penubuhan lah, iaitu tahun 2010. Dan sehingga kini saya masih lagi terlibat sebagai relawan walaupun berada di dalam bidang pendidikan lah setakat ini. Dan penglibatan saya dalam misi kemanusiaan adalah melalui MyCare. Okey. Dr. Nur Hashimah, boleh ceritakan pengalaman semasa misi kemanusiaan yang telah Dr. sertai sebelum ini? Okay, so kita telah pun menyertai misi kemanusiaan Cox's Bazar yang kelima pada 29 November 2018 sehingga 4 Disember 2018. So ketika itu diberikan tugas yang besar lah pada saya sebagai ketua misi bersama dengan 4 lagi rakan relawan Rose to Rose dan juga rakan ketika itu bersama dengan pensyarah daripada UNIZA dan juga pihak Humane yang datang daripada Terengganu dan juga dengan kerjasama MyCare lah utamanya. Maka kita berlima ahli misi telah pun ke Cox's Bazar, Bangladesh. Antara objektif misi sangat jelas lah. Yang pertamanya kita nak menyampaikan alat jahitan untuk program jana hasil keluarga wanita-wanita Rohingya, pelarian Rohingya di pusat komuniti wanita. Kita memastikan bahawa antara objektif juga yang nak dicapai ialah pengagihan baju seragam sekolah kanak-kanak lah pada ketika itu. Dan yang ketiga seterusnya kita nak menyampaikan set penjagaan kebersihan wanita kepada pelarian Rohingya. Dan untuk makluman juga kepada semua yang kat luar sana yang berminat lah untuk menjadi relawan, antara misi kemanusiaan yang saya sertai lah, ni antara misi kemanusiaan yang melibatkan para pendidik lah, pensyarah daripada UNIZA sendiri dan juga pelajar. Jadi bila kita melalui satu perjalanan bersama dalam masa beberapa jam sahaja pun, perjalanan pergi dan pulang itu dia memberi satu perkongsian lah, peluang antara kami ahli misi sehinggalah pada hari kita masuk ke kamp pelarian, iaitu kamp pelarian Balukali dan juga Kutu Palong. Jadi kalau tahu Kutu Palong ni antara kamp terbesar, kamp pelarian terbesar yang berada di Bangladesh. Malahan dia merupakan kamp terbesar lah berbanding yang lain. How are you? Good, Alhamdulillah. How are you? I'm fine. Good. Good. How are you? I'm fine, Daddy. Sepanjang misi itu berjayalah dilaksanakan oleh ahli misi dengan bantuan keuangan daripada pihak MyCare sendiri yang disalurkan oleh rakyat Malaysia. Dan antara perkara yang boleh saya kongsikan lah bersama
sukarelawan dan juga bakal aktivis yang berada di luar tu, mungkin boleh melihat gambar-gambar ketika mana kami berada di sana, kami berpeluang bertemu dengan wanita-wanita pelarian Rohingya ni yang di kem Kutu Palung ni terutamanya, bersama dengan anak-anak mereka. So ini merupakan satu pengalaman yang sangat bermakna lah, walaupun cabaran perjalanan ke camp itu sedikit sahaja berbanding dengan cabaran pelarian ni sendiri. Jadi kita tetap berpeluang lah bertemu direct dengan mereka ni semua. Jadi itu satu benda pengalaman yang paling bermakna lah bagi seorang relawan dan aktivis Rose to Rose. So kalau melihat kepada senyuman anak-anak yang kita ambil di sini, so mereka sebenarnya sedang memakai pakaian seragam sekolah yang dibawa oleh ahli misi bantuan lah ketika itu. Antara lain kita juga membawa bantuan peralatan sekolah seperti mana yang kalau semua boleh lihat sekarang, antara aktivis kita yang bersama dengan ahli misi ketika ini Puan Atira sedang menyerahkan set peralatan mewarna kepada kanak-kanak ini kan. Mereka boleh menjalankan aktiviti-aktiviti seharian seperti kanak-kanak lain. They are very happy actually to receive all this kind of equipments and also the education tools. Sangat-sangat gembira bila menerima benda ni. Mungkin kecil bagi kita tapi sangat-sangat besarlah pada anak-anak ni. Dan kalau saya boleh kongsikan satu lagi gambar yang saya kira benda ni sangat menyentuh hati lah pada ahli misi lah terutamanya, bila mana kita dapat bersama-sama mengambil gambar mereka. Kalau lihat pada gambar yang saya kongsikan ni, kanak-kanak ni beratur dalam keadaan yang sangat teratur, sabar menunggu untuk menerima hadiah pemberian daripada penyumbang-penyumbang di Malaysia. Dan gambar ni mungkin berlatar belakangkan mereka memandang ke depan kan. Tapi kalau melihat pada raut wajah gambar saya sendiri tu, saya sangat excited untuk mengambil gambar mereka. Dan itu antara perkara yang saya rasa sebagai seorang relawan dan aktivis tak dapat nak digambarkan walaupun menggunakan kamera yang sangat canggih sekalipun pada ketika itu, namun wajah-wajah mereka tu kekal di dalam pemikiran kita. Itu yang something yang saya rasa aktivis dan relawan akan rasai. Benda tu tak berlaku dalam keadaan kita tidak berada di tempat mereka. Itu yang antara yang benda yang saya boleh kongsikan lah. Ramai di antara masyarakat Malaysia yang berpendapat kita tidak perlu untuk membantu Rohingyan kerana itu adalah masalah negara Myanmar dan juga Bangladesh. Apa pendapat doktor berkaitan dengan isu ini dan kenapa kita perlu membantu mereka? Okey. Sebagai rakyat Malaysia lah, ini pandangan saya. Saya teringat sebuah kata-kata lah ataupun someone mention about it. Senyuman di wajah kanak-kanak ini merupakan lambang kegembiraan dunia. This is a very simple example. Bila kita melihat kanak-kanak gembira sama ada di Malaysia ataupun di negara yang dizalimi, kita memberi something yang kegembiraan pada diri kita. So kalau ditanya kenapa kita perlu bantu pelarian-pelarian ini, mereka ini adalah konflik antara negara ataupun isu-isu luar kan, berbanding dengan isu-isu yang kita sedang sendiri hadapi di negara kita. Pada pandangan saya terlalu banyak peluang sebenarnya. Kita melihat dari segi peluang yang kita ada, apa yang kita mampu beri instead of apa yang mampu kita terima ataupun orang lain terima. Jadi itu terserah kepada pihak individu ataupun pihak-pihak non-government organisation for example kan, seperti MyCare ataupun Rose to Rose. Kita mengambil kira peluang yang terlalu banyak untuk kita memberi. Itu konsep dia. Jadi tidak ada salahnya untuk kita meneruskan
bantuan, menyampaikan bantuan ini kepada sama ada rakyat Malaysia sendiri yang berada di negara kita atau rakyat selain daripada Malaysia yang berada di negara selain daripada Malaysia. So nak katanya peluang itu yang menyebabkan kenapa wujudnya relawan, kenapa wujudnya aktivis dan kenapa wujudnya badan-badan NGO untuk membantu sesiapa sahaja yang memerlukan bantuan. So pada saya itulah general respon yang saya boleh beri, iaitu kita tetap membantu dengan mengambil peluang selagi kita boleh memberi. Sebab kita tidak tahu pada masa akan datang kita mengharapkan tidak berlaku kepada kita, diri kita sendiri, untuk menjadi pihak yang menerima, kan? Jadi sementara kita mengambil peluang untuk memberi, kita akan cuba memberi sebanyak yang boleh lah. Itu pandangan saya lah secara peribadinya. Okay, soalan seterusnya. Bagaimana jika relawan ataupun aktivis tidak mempunyai masa, mempunyai kekangan masa dan juga kekangan kewangan, bagaimana mereka boleh membantu untuk misi-misi kemanusiaan ini? Okay. Pada saya perkara yang sangat penting adalah keinginan kita lah untuk membantu tadi. So back to the our interest lah, internal interest lah ataupun minat kita. Contohnya kita suka nak memberi sesuatu kepada orang persekitaran kita, kan? So itu pun dah cukup baik, iaitu dengan memberi sesuatu. So memberi sesuatu ni sangat general, sangat luas. Contohnya kita boleh bagi masa kita. Macam tadi Cik Syuhada kata, kita tidak ada masa, maka kita tak dapatlah memberi masa. Tapi apa lagi yang kita ada yang kita boleh beri? Contohnya kita biasa dengar, kan, kalau bantuan kemanusiaan pasti tidak lari daripada bantuan keuangan yang diperlukan. Kerana ia merupakan satu benda yang dapat sedikit sebanyak membantu keperluan orang yang menerima. Jadi bantuan keuangan boleh diserahkan walaupun dengan hanya RM1. So saya masih ingat, kan, kalau antara misi-misi lain yang saya sertai, keseronokan kita sebagai sukarelawan, mungkin kita hanya mampu memberi masa, maka kita sertailah misi tersebut, kan, dengan memberi masa tersebut. Namun kita tidak ada kemampuan keuangan, tapi saya membawa bantuan keuangan daripada rakan-rakan yang mampu di situ, yang mampu memberi keuangan. Jadi kita dapat melihat walaupun dengan RM1, bila disampaikan kepada penerima di mana-mana saja kita pergi, misi yang kita sertai, kita akan lihat kegembiraan tu. Jadi nak katanya pemberian dengan RM1 itu merupakan satu bantuan yang kita mampu beri sebenarnya. Itu keuangan, dalam bentuk keuangan. Lagi apa yang kita rasa kita minat nak memberi tetapi kita tak pasti sama ada benda tu diperlukan atau tidak. Selain masa, keuangan, kita juga ada perkara yang paling besar yang tidak pun memerlukan kos dekat sini. Antaranya ialah kita memberi ilmu ataupun perkongsian. Sama macam sesi ni lah, itu satu sesi yang saya sangat puji lah kepada pihak Rose to Rose, kan, untuk membuat sesi perkongsian seperti ini. Saya tidak ada banyak ilmu perkongsian yang nak diberi, tetapi dengan ilmu yang sedikit ni lah yang saya rasa itu yang saya boleh beri kepada anda semua. Jadi benda yang sama anda boleh beri juga. Mungkin anda pernah sertai satu program sahaja dengan memberi bantuan kepada rakyat yang memerlukan, orang yang memerlukan, pihak penerima. Itu pun cukup dengan memberi perkongsian. Sebab bila kita berkongsi, kita kadang-kadang terasa macam, oh rupanya ada orang yang sama feeling macam aku, macam tu, kan. Ataupun ada orang yang sangat berkeinginan untuk membantu tapi tak tahu idea dia macam mana nak buat. So bila kita share, orang tahu, oh kita tak perlu pun risau perlu beri duit ke ataupun masa sahaja ke, tapi kita boleh beri ilmu, perkongsian. Boleh berkongsi ilmu dari segi sudut apa? Ilmu mengenai fakta sejarah sesuatu negara, termasuk juga fakta sejarah negara kita contohnya, kan. So that bila pihak penerima mendengar fakta-fakta yang diberikan untuk memberi pengetahuan, maka
pihak yang lain boleh maksudnya mengambil tahu dan boleh memberi pula. So dia macam like a circle kan. Kita mungkin berada di bawah, ada orang berada di atas melihat perkara ini sangat besar dan dia mampu untuk memberi keuangan instead of memberi masa ataupun memberi ilmu. Maka kita yang memberi ilmu ini telah pun membuka peluang untuk orang-orang yang memberi masa dan keuangan ini untuk membantu. Just like a circle. So selain daripada itu kita nak memberi apa lagi? Mungkin kita biasa dengar kan, selemah-lemah iman mungkin apa itu satu perkara yang sunnah lah kita mendoakan. Itu perkara yang paling diminta sebenarnya oleh saudara mara kita yang sedang dizalimi atau sedang mengalami ujian yang kita tengah lihatlah. Contohnya misi Cox's Bazar ni kita tengok pelarian Rohingya yang berada di kamp terbesar kan di Bangladesh. Maka bila kita lihat bagaimana mereka mendirikan kamp-kamp pelarian mereka tu, kita rasa sangat dhaif, sangat miskin, sangat kesian kan. Namun bila kita menyampaikan, bila kita semua mendoakan mereka, maka kebahagiaan yang mereka hadapi sehingga sekarang mereka mampu hidup, mereka masih lagi melalui kegembiraan seperti orang lain kan, anak-anak dia gembira lagi bermain-main di situ walaupun dalam keadaan yang seperti mana saya kata tadi, dalam keadaan dhaif, berlantaikan pasir ataupun tanah, beratapkan hanya buluh dan ada juga yang menggunakan zinc sahaja, ada juga yang menggunakan canvas yang dah koyak. Jadi mereka masih bahagia, maksudnya masih boleh meneruskan kehidupan. Macam mana mereka dapat kekuatan? Itu semua datang daripada pemberian doa-doa anda semua. Jadi itu benda antara banyak benda lagi yang kita boleh beri dan antara perkara yang kita boleh buat instead of kita tidak berbuat apa-apa. Saya rasa itu benda yang saya boleh nyatakan di sini. Camp Rohingya refugees di Cox's Bazar. Dan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, soalan yang seterusnya. Boleh Dr. ceritakan pengalaman di kamp pelarian Kuto Palung tu sendiri? Contohnya seperti adakah basic necessity seperti toilet ataupun adakah perlu bermalam di kamp pelarian tu? Bagaimana situasi semasa melakukan misi kemanusiaan di sana? Kalau saya boleh beri gambaran lah seperti mana yang mungkin kita boleh lihat lah gambar-gambar yang diambil ketika misi, keadaan di kamp pelarian ini seperti mana yang dimaklumkan kamp pelarian Rohingya ni menempatkan lebih daripada 1.1 juta penghuni sejak dia dibuka pada 2017. Jadi keadaan kepadatan rumah-rumah di kamp ini sangat tinggilah, maksudnya sangat padat. Jadi kalau saya boleh beri gambaran lagi, kamp ini seperti mana saya maklumkan dia dibina dari bahan asas seperti kayu, buluh, ada yang menggunakan canvas sahaja. Oleh kerana pembinaan rumah yang sangat rapat ni antara satu sama lain ni, dia sebenarnya menempatkan ahli purata lah, ahli rumah, ahli keluarga setiap satu rumah tu 5 hingga 6 orang. Jadi kamp ini sendiri sangat-sangat sederhana lah pada kita, namun pada mereka cukup untuk sekadar memberi ruang untuk mereka berehat atau tidur. Selebihnya mereka memang melakukan aktiviti di luar daripada kawasan rumah lah. Jadi keadaan yang seperti mana saya gambarkan ini tidaklah
sesuai untuk ahli misi. Malahan ia tidak dibenarkan pun oleh negara Bangladesh sendiri yang telah menempatkan kem ini, dan itu adalah salah satu larangan lah yang diberikan kepada mana-mana misi kemanusiaan untuk berada selepas pada waktu yang ditetapkan. Maknanya kita hanya dibenarkan untuk memasuki kem pelarian pada waktu yang tertentu, dengan dibawa oleh pihak pengurusan ataupun NGO daripada kem pelarian sendirilah ataupun daripada negara Bangladesh sendiri. Jadi dengan itu kita tidak menetap di dalam kem. Cuma kita berada pada jangka masa yang ditetapkan, lebih kurang dalam 8 jam macam tu, berada di kem tu setiap hari. Kita masuk dan kemudian kita keluar semula. Kita hanya masuk untuk menyampaikan bantuan dan aktiviti bersama mereka. Tapi kita berpeluang memasuki rumah. Nanti kita tunjukkan juga beberapa keping gambar yang menunjukkan keadaan di dalam rumah. Dan mereka berkongsi tandas. Tandas tidak ada di setiap rumah. Maknanya kem-kem pelarian ini, rumah, kepadatan rumah dan juga kedudukan rumah yang rapat itu tidak membenarkan mereka untuk membina tandas sendirilah. Jadi mereka berkongsi tandas. Malahan sepanjang kami mendaki beberapa penempatan yang berada di agak tinggi pada atas bukit sedikit, kita melihat sepanjang perjalanan itu ada sedikit sungai, ada satu sungai atau 2-3 sungai yang sedang sedang dibaiki ataupun sedang dibangunkan untuk digunakanlah sebagai satu aliran air bersih kepada kem di seluruh kem pelarian tersebut. Dan kalau saya boleh gambarkan, pihak ahli misi sendiri sepanjang berada di kem pelarian, sekiranya kita ingin menggunakan keperluan seperti tandas dan sebagainya, itu adalah pun dimaklumkan lebih awal lah bahawa penggunaan itu sangat-sangat terhad. Maka kita cuba mengelakkan daripada penggunaan tandas di situ kerana ahli kem sendiri sangat-sangat menjagalah, terutama mereka sangat kekurangan bekalan air pun di situ. Tetapi kekurangan bekalan air ini tidak bermakna tidak ada air, ada disalurkan tapi terhad. Itu seperti mana saya kata tadilah, perkongsian tandas, perkongsian dewan, contohnya kegunaan dewan sekolah, itu dikongsi bersama-sama lah, yang lebih daripada 1.1 million saya kata tadilah sejak kem itu didirikan. Okey, Doktor, sebagai kesimpulan, boleh berikan take home message untuk viewers ataupun penonton kita yang ingin menjadi relawan ataupun aktivis pada masa hadapan. Okey. Saya bermula dengan relawan, kemudian diberi peluang untuk menjadi seorang aktivis dan masih lagi berminat dan ingin meneruskanlah insya-Allah kalau diberi peluang untuk menjadi relawan dan aktivis bagi Rose to Rose dan juga My Care. Jadi saya juga ingin berkongsi kepada rakan-rakan kat luar tu yang berminat di mana saja anda berada dan juga di mana saja posisi kita, sama ada kita di dalam bidang pendidikan atau perkilangan atau badan beruniform sekalipun, kita diperlukan dari segi sudut tenaga kita, idea kita, kreativiti kita, so kita boleh sumbangkan. Saya sukalah seperti mana saya maklumkan tadi, konsep kita mengambil peluang untuk terus memberi. Itu satu benda yang saya rasa kita semua ada. Tidak ada orang kata dia tidak ada peluang untuk memberi ilmu. Walaupun hanya ada satu pengalaman kan, boleh. Jadi pusat komuniti wanita Rose to Rose contohnya telah memberi peluang kepada wanita-wanita di kem pelarian Cox's Bazar sebagai contoh. Dan bila kita menyampaikan bantuan kepada wanita-wanita ini, pusat komuniti ini telah memberi manfaatnya kepada pelarian-pelarian di situ. Jadi betapa gembiranya kita sebagai relawan dan sukarelawan ataupun aktivis ini untuk mengambil peluang untuk sertai. So saya mengambil peluang ini untuk mengajak lagi lebih ramai lagi rakan-rakan kat luar itu, seperti mana saya dahulu bermula dengan relawan sahaja. Kita bermula di Malaysia sendiri dengan memberi sedikit yang kita ada, sehinggalah sampai tahap kita masih ingin terus memberi memberi sumbangan
Tak kiralah sama ada dalam bentuk kewangan, masa ataupun ilmu kita. So saya harap saya dapat bertemulah dengan rakan-rakan yang baru yang akan terus menyumbang bersama-sama dan kita boleh menggerakkan lagi badan seperti Rose to Rose dan juga MyCare ini. Bye. Bye.